Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Ruzi, nombor matrik 1221264. Saya mewakili kumpulan 2 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Asal-usul serta hakikat dan kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah Barat dan Islam. Pengenalan kajian. Perkembangan ilmu falsafah bermula pada zaman Yunani. Ada pendapat menyatakan ia bermula pada zaman tersebut. Di samping itu juga kita mengetahui perkara-perkara yang menjadi tumpuan utama masyarakat seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Pada masa sama, kita juga akan dapat mengetahui sebab munasabab ideologi itu dikemukakan oleh seseorang ahli falsafah tersebut. Latar belakang kajian kami, yang pertama, kajian ini menggambarkan hakikat manusia menurut pandangan falsafah dan barat. Kedua, teori Darwin yang mendakwa bahawa asal-usul manusia berasal dari cimpanzi. Yang ketiga, bertentangan dengan ajaran Islam bahawa asal-usul manusia daripada Adam AS. Yang keempat, teori berkaitan dengan beberapa pandangan terkait hakikat manusia memberikan gambaran jelas tentang hakikat manusia. Dan yang kelima, dalam kajian kami ini juga kami menjelaskan bahawa apakah itu manusia. Objektif kajian kami yang pertama adalah untuk mengkaji pandangan ahli falsafah terhadap hakikat dan asal-usul kejadian manusia. Yang kedua, untuk mengkaji perspektif Islam terhadap falsafah barat berkenaan teori kewujudan manusia. Dan yang ketiga, menganalisis tahap pengetahuan pelajar universiti berkenaan teori asal-usul kejadian manusia menurut kajian ahli falsafah. Seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama, apakah pandangan ahli falsafah terhadap hakikat dan asal-usul kejadian manusia? Yang kedua, apakah perspektif Islam terhadap falsafah barat berkenaan teori kewujudan manusia? Yang ketiga, apakah tahap pengetahuan pelajar universiti berkenaan teori asal-usul kejadian manusia menurut kajian ahli falsafah? Permasalahan kajian bagi kajian ini ialah isu hakikat dan asal-usul kejadian manusia yang merupakan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh munculnya teori Darwin iaitu dakwaan bahawa manusia moden berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Namun ramai umat Islam yang terpengaruh dan percaya oleh sebahagian kepercayaan yang berkaitan dengan teori Darwin ini. Isu ini adalah merupakan perkaitan rapat fahaman keagamaan. Kontranya, berdasarkan hakikat kehidupan purba menurut Al-Quran ialah terbukti bahawa manusia terawal tidak hidup dalam keadaan yang primitif iaitu kolot. Kajian ini merungkai persoalan berhubung hakikat sebenar makhluk purba yang dikatakan hidup secara konservatif. Skop kajian ini adalah lebih menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan juga Universiti Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA lain yang melibatkan pelajar lelaki dan perempuan serta tahun pengajian para pelajar. Skop kajian ini lebih tertumpu kepada pelajar universiti kerana bertujuan untuk membuat analisis tinjauan tahap pengetahuan mereka terhadap asal-usul manusia mengikut falsafah. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian kajian literatur ataupun kajian lepas. Terdapat sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Yusof pada tahun 2009 yang membincangkan tentang asal-usul kejadian merupakan perbincangan yang sering mengundang konflik di antara ahli sains dan juga ahli agama di barat. Hal ini kerana falsafah mengenai asal-usul kejadian manusia tidak pernah selesai walaupun teknologi semakin berkembang pada hari ini. Seterusnya, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Abdul Latif pada tahun 2009 juga membincangkan mengenai konsep dan hakikat manusia di barat berubah-ubah berdasarkan zaman dan juga bidang ilmu yang menafsirkannya. Hal ini kerana perubahan kefahaman disebabkan pada perubahan tasawur atau pandangan alam worldview masyarakat di barat seiring dengan perubahan pemikiran dan agama mereka yang mereka anuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakrul Mukminin bin Zulkafli, nombor matrik 1221194. Ingin meneruskan lagi mengenai kajian literatur yang telah kami kaji. Di dalam kajian literatur ini, terdapat kaedah rujukan perpustakaan yang boleh digunakan oleh pengkaji
untuk mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan isu kajian. Pertama sekali, kami menganalisis dan mengambil daripada sumber internet, buku-buku rujukan, jurnal, artikel, dan sekunder ilmuwan yang dipercayai. Yang kedua, melalui kajian sejarah ini, Al-Quran dan juga As-Sunnah merupakan sumber rujukan utama bagi kami memperolehi maklumat yang tepat bagi merungkai tentang kajian kami, iaitu asal-usul kejadian manusia. Oleh itu, melalui kajian ini, pengkaji dapat meningkatkan lagi pengetahuan mengenai isu yang dikaji. Dengan cara ini, pengkaji dapat menambahkan cara untuk mengolah ayat bagi menerangkan sesuatu data yang telah diperolehi sebelum ini. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam kajian ini kami menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah kajian soal selidik. Yang kedua ialah kajian literatur. Dalam kajian soal selidik ini, kami menggunakan Google Form dan diedar melalui grup WhatsApp dan Telegram kepada 50 orang responden dan ia mengikut ke lapangan para pelajar universiti untuk menjawab soal selidik tersebut. Soal selidik tersebut mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, maklumat responden, dan bahagian B fokus kepada objektif ketiga kami, iaitu berkaitan dengan tajuk kami. Pilihan jawapan mengikut skala Likert, bermula daripada sangat tidak setuju hingga kepada sangat setuju. Manakala kajian literatur, kami mengambil daripada buku-buku seperti buku falsafah dan isu semasa, jurnal berkaitan dengan tajuk kami, contohnya Hakikat Manusia menurut Ibn Sina, dan sumber-sumber dari internet yang dipercayai seperti Education.my dan Academisia. Seterusnya, kumpulan kami juga memaparkan beberapa kaedah kajian, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan kuantitatif, kami menganalisis data daripada borang soal selidik, iaitu Google Form. Daripada data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik tersebut dikumpul dan dianalisa secara deskriptif. Data yang diperolehi tersebut juga dipersembahkan dalam bentuk graf bagi memudahkan lagi penyelidikan tersebut. Okey, seterusnya kualitatif. Merujuk kepada penyelidikan yang menumpukan pada pengumpulan data, dan analisa kata-kata seperti bertulis atau lisan dan data teks. Seterusnya, dijalankan atas data yang diperoleh melalui kajian arsip. Seterusnya tentang perbincangan kajian kami. Jadi sedikit tentang maklumat responden. Jadi mereka merupakan di kalangan mahasiswa universiti awam di seluruh Malaysia seramai 50 orang keseluruhannya, yang mana 19 orang responden lelaki dan 31 orang responden perempuan. Seterusnya, mereka merupakan mahasiswa universiti awam yang mana seramai 18% daripadanya merupakan responden di kalangan mahasiswa USIM, 22% mahasiswa UKM, 8% mahasiswa UM dan UMS, dan manakala lain-lain universiti seramai 4% dan 2%. Seterusnya berkenaan dengan topik yang diutarakan kepada responden. Jadi, topik yang kami utarakan adalah 4 bahagian. Yang pertama adalah berkenaan dengan pandangan falsafah barat terhadap teori kejadian manusia. Seterusnya berkenaan pandangan ahli falsafah terhadap hakikat dan asal-usul kejadian manusia, perspektif Islam terhadap falsafah barat, berkenaan teori kewujudan manusia, dan yang terakhir berkenaan dengan pendapat mengenai manusia yang dilantik oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Seterusnya adalah berkenaan hasil dapatan kajian kami. Jadi soalan yang pertama kami lontarkan kepada responden adalah berkenaan dengan teori falsafah barat mengenai manusia berasal dari chimpanzee. Jadi, majoriti responden seramai 76% memilih sangat tidak setuju terhadap teori Charles Darwin kerana teori ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas disebut dalam Al-Quran mengenai asal-usul manusia. Dan soalan kedua, kami lontarkan berkenaan dengan pandangan Ibn Sina mengenai manusia berasal dari tanah, yang mana majoriti 39% orang
iaitu 78% sangat setuju terhadap pernyataan Ibn Sina ini kerana Islam mempunyai fahaman yang sangat berbeza dengan fahaman Barat. Berdasarkan kajian yang dikaji oleh Ibn Sina mengenai asal-usul manusia sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran, dengan jelas bahawa Allah mencipta manusia itu daripada tanah. Seterusnya, soalan yang ketiga yang dilontarkan kepada responden ialah pandangan Aristotle mengenai manusia diciptakan apabila sperma lelaki bercampur dengan darah haid perempuan yang bergumpal. Majoriti responden tidak pasti akan kenyataan kejadian manusia bermula dengan percantuman atau persenyawaan sperma dan ovum. Proses kejadian manusia sebagaimana disebut dalam Al-Quran secara umumnya mempunyai beberapa tahap yang berbeza seperti nutfah, alaqah, mudrah, idgham dan lazim, tulang serta nafkur ruh. Soalan yang keempat yang dilontarkan kepada responden ialah pandangan Barat mengenai asal-usul manusia mempengaruhi oleh tasawur sesebuah masyarakat yang berbeza dari satu zaman ke satu zaman. Para responden tidak pasti dengan penyataan mengikut pandangan falsafah Barat asal-usul manusia dipengaruhi oleh tasawur sesebuah 21 masyarakat mengikut peredaran zaman kerana kekurangan pembendaraan mengenai perkara ini. Masyarakat Barat mempunyai pendekatan dan pandangan yang tersendiri mengenai asal-usul manusia dan ianya dikaitkan dengan perkembangan falsafah dan agama. Soalan yang seterusnya yang dilemparkan kepada responden ialah manusia atau insan merupakan sebaik-baik kejadian yang dibekalkan oleh jiwa dan akal fikiran oleh Allah SWT. Tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi. Majoriti 38 orang responden memilih sangat setuju dengan pernyataan ini kerana dalam isu ini manusia dimuliakan oleh Allah SWT dengan diberikan akal fikiran yang mampu untuk berfikir mengatasi setiap ciptaan makhluknya yang lain. Seterusnya, soalan yang dilemparkan kepada responden ialah Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Majoriti responden memilih sangat setuju dengan pernyataan ini bahawa Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah dan menghidupkannya dengan meniupkan roh kepadanya. Secara kesimpulannya, teori Darwin masih lagi mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan segelintir umat manusia. Namun, pandangan falsafah Islam lebih relevan dan ramai yang mempercayainya. Hal ini kerana di dalam Al-Quran dijelaskan secara terperinci proses-proses dan kejadian manusia secara biologis melalui firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, iaitu yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 23. Sedangkan dalam sains dikenal teori yang disebut sebagai teori Darwin yang mengatakan berdasarkan atas seleksi alam yang dapat menghasilkan perubahan besar pada organisma setelah waktu yang lama, bahkan pada suatu saat tertentu dapat menghasilkan spesies baru. Dia juga mengatakan bahawa semua organisma yang meliputi seluruh tumbuhan dan haiwan yang ada dan pernah berkembang dari sesuatu atau bahkan satu bentuk yang sangat sederhana melalui proses penurunan dengan modifikasi melalui seleksi alam. Namun, seiring dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan moden, teori Darwin ini lambat laun
digugurkan oleh para ilmuwan moden yang disebabkan kerana kegagalan Darwin dalam menjelaskan proses mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Sungguh sangat gempar dan ironis bagi para ilmuwan dan kita pada saat ini yang telah lama belajar mendalami ilmu dan konsep teorinya. Hal ini dapat dilihat melalui dalam diagram yang dibuat oleh Washburn pada tahun 1960. Persoalannya, jika benar manusia berasal daripada kera, mengapa manusia tidak berubah menjadi kera? Dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, manusia dan kera berbeza dan teori ini tidaklah relevan. Kita adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempunyai bentuk yang sempurna, mempunyai fikiran dan akal. Seharusnya kita sebagai manusia yang berakal baik, kita hendaklah menjaga dan melestarikan sumber daya yang kita miliki. Selain itu, tak lupa kita tetaplah belajar dan menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan juga negara. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.